ada yang tak dapat berpuasa di bulan Ramadan. Ustaz mungkin boleh maklumkan bagaimana tuntutan fidyah ini yang diberikan kepada kita dan bagaimana kalau kita bayar fidyah ni, adakah dituntut selepas saja Ramadan terus kita bayar ataupun kita nak buat persiapan kita ni kepada akan datang sebelum Ramadan kita selesaikan, dan bagaimana fidyah ini yang kita perlu bayar Ustaz? Silakan. Fidyah ada pelbagai sebab orang bayar fidyah. Jadi dia bayar fidyah itu kerana sebab apa? Ada sebab bayar fidyah ini kerana lambat qadha, lambat untuk dia ganti puasa tahun lepas. Puasa tahun lepas belum diganti sehingga masuk puasa tahun baru, masih belum diganti tanpa ada uzur, maka perlu membayar fidyah, dipanggil fidyah takhir, fidyah kerana melambatnya. Ada fidyah kerana dia sakit yang tak ada harapan sembuh dan dia tak dapat puasa, ataupun kerana terlalu tua, tubuh tidak boleh menyokong amalan puasa itu, maka fidyah itu antara contoh-contoh sebab-sebab pembayaran fidyah itu perlu dilakukan. Dan fidyah itu bilakah akan dibayar? Fidyah itu dia sebenarnya tidak ada waktu yang khusus. Cuma bila kita melakukan perkara tersebut, kita bayar fidyah, dan waktu untuk membayar fidyah sehingga sebelum kita meninggal dunia. Kalau dia dapat bayar fidyah dengan lebih segera, maka itu sudah tentu lebih afdal. Makin cepat dia sempurnakan pembayaran fidyahnya, maka lebih bagus perbuatan itu. Dan fidyah itu nak bagi kepada siapa? Fidyah itu hendaklah diserahkan kepada fakir miskin. Contohnya satu orang dia ada fidyah untuk 60 hari, contoh. Adakah dia boleh serahkan 60 hari, satu hari satu cupak mewakili beberapa ringgit? Boleh tak? Adakah boleh dia serahkan kepada satu orang saja? 60 cupak itu, ataupun 100 cupak, ataupun 1000 cupak, dia berikan hanya kepada satu orang miskin saja? Jawapannya boleh. Fidyah diberikan kepada siapa? Fidyah diberikan kepada orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Kalau orang miskin tu ada di kalangan adik-beradik kita, kita bagilah adik-beradik kita, lagi bagus kan? Ada pakcik-makcik ke, ada jiran tetangga ke, utamakan ahli keluarga, bayar fidyah untuk mereka. Jiran tetangga yang miskin, yang fakir, yang layak, maka kita berikan fidyah itu kepada mereka. Segerakan sekiranya kita sudah mempunyai bayarannya. Okey, baik Ustaz, mungkin sedikit lagi ada pertanyaan berkaitan dengan fidyah ini dari sudut kemampuan pembayaran fidyah Ustaz. Bagaimana, adakah ia memang kena tertakluk dengan cupak-cupak beras, ataupun kita dah memang tak mampu tapi kita nak gantikan dengan barangan-barangan kita? Boleh ke Ustaz sedemikian? Pembayaran fidyah ini adalah dibayar menggunakan makanan ruji. Itu yang asalnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan makanan ruji kita adalah beras, maka pembayaran fidyah itu adalah beras. Soalannya, adakah fidyah itu boleh dibayar menggunakan selain daripada beras, yang disebut sebagai qimah. Qimah iaitu nilai beras dalam bentuk emas, perak. Kalau dulu mata wangnya emas, perak, ataupun bayaran dalam bentuk wang ringgit, maka jawapannya adalah boleh, iaitu tapi dia dibayar menggunakan qimah dalam bentuk mata wang, iaitu dalam bentuk duit. Kalau sekarang kita tak mampu, maka ia dikira sebagai hutang. Bila nanti mana-mana waktu yang Allah bagi rezeki, kita bayarlah. Seperti mana hutang tu kita boleh bayar secara ansuran
sedikit demi sedikit, maka begitulah juga fidyah. Bayarlah sedikit demi sedikit, dapat 1 cupak, bayar 1 cupak, dapat 10 cupak, bayar 10 cupak, dan tolong catat dan tulis. Kalaulah kita tidak sempat menyempurnakannya sebelum tutup usia, moga-moga ada waris yang akan tolong kita untuk bayar selepas kematian kita. Wallahu a'lam.